Selamat bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita masih lagi akan menumpukan perhatian kepada Belanjawan 2023. Dan kita ada dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi mungkin ada baiknya lah kalau saya perkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya. Tetapi sebelum itu, topik yang menjadi pilihan kita ialah Belanjawan 2023 ke arah generasi tanpa rokok. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, kerana kalau kita imbas kembali kepada pembentangan Belanjawan 2023, dikatakan bahawa kerajaan bercadang untuk mengenakan duty excise ke atas produk cecair ataupun gel yang mengandungi nikotin yang digunakan untuk rokok elektronik dan vape. Berikutan anggaran penjualan rokok ini bernilai lebih 2 bilion ringgit di pasaran, walaupun vape bernikotin ini sebenarnya belum lagi disahkan di sisi undang-undang. Dan kerajaan juga sebenarnya menyokong ikhtiar yang dilakukan oleh Generational Endgame ataupun GEG dan bersetuju bahawa separuh daripada hasil duty excise ini akan diperuntukkan semula kepada Kementerian Kesihatan sebagai usaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan. Jadi inilah topik yang menjadi pilihan kita, dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia di studio bersama dengan saya. Di sebelah kiri saya ini, yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Muhammad Rashdan Abdul Rashid, yang merupakan yang di-Pertua PIBG, Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Permai Ampang, dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gombak. Jadi betul ya tuan? Ya betul. Terima kasih. Terima kasih Menang. Macam mana boleh terlibat dengan PIBG ni sampai 2 sekolah ni? Itu dia. Mungkin secara ringkasnya pelibatan saya ni sejak daripada 2013 apabila Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia diwujudkan. Jadi pelibatan saya secara menyeluruh lah, maknanya daripada alumni sampailah ke sekolah anak. Jadi bila kita ditawarkan untuk menjadi YDP, dan this is kita panggil tanggungjawab sosial kita kepada pendidikan negara. Okey, tahniah. Okey, seorang lagi tetamu, dia agak nervous sedikit kerana dia kata ini pertama kali sebenarnya dia muncul bersama kami di ruang bicara ini. Apapun tenangkan perasaan, dan selamat datang kepada Encik Muhammad Ziadi Datuk Zaidun yang merupakan pengamal undang-undang di Tetuan Asia and Hisam di Cawangan Bangi. Jadi nak panggil apa, Zaidi atau Ahmad? Biasanya kalau kat mahkamah tu biasa cakap Ziadi banyak kali. Yang hari kita panggil banyak kali. Dia tanya Zaidi ke? Saya jawab Zaidi lah. Nama saya Ziadi, tetapi orang biasa panggil saya Zaidi. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Boleh. Dan seperti biasa, kami juga sebenarnya ingin memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini. Jadi seperti biasa jugalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Kerana saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan ataupun pendapat tersendiri yang ingin anda kongsikan bersama kami di ruang bicara ini. Baik, kita mulakan dulu persoalan ini bersama dengan Rashdan. Boleh ya panggil Rashdan? Boleh. RR boleh, Rashdan pun boleh. Okey, Rashdan. Barangkali menariklah kalau kita dengar tentang apa yang telah pun dibentangkan Belanjawan di Belanjawan 2023 itu. Jadi mewujudkan ke arah generasi tanpa rokok, itu sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Mungkin anda ada komen yang tersendirilah tentang hasrat yang ingin dicapai oleh kerajaan melalui pembentangan Belanjawan 2023 ini sebenarnya. Baik, pertama terima kasih kepada Bernama TV kerana menjemput saya mewakili ibu bapa di luar sana. Saya rasa ramai ibu bapa yang memang menanti-nantikan bagaimana kerajaan kita hari ini, kerajaan madani kita ini boleh menghasilkan generasi yang lebih proaktif, lebih dinamik,
lebih bereseng dan sebagainya. Jadi di pihak ibu bapa yang kita lihat isu rokok ni bukannya baru. Ya, betul. Okey. Cuma lewat ini kita memang ibarat macam dikejutkan dengan wujudnya rokok elektronik ataupun vape, lebih terkenal dengan vape. Cuma isunya ialah bagaimana dari saban tahun kita berjuang dan terus berjuang untuk memastikan kesihatan anak-anak kita ni semua. Jadi saya sendiri pernah melalui proses semasa bersekolah. Jadi perkara yang sama kita cuba nak selesaikan dan ini adalah peluang yang terbaik apabila Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil inisiatif yang sangat proaktif. Satu cara yang bagi memastikan kita nak tamatkan terus kalau boleh. Alright. Jadi ini adalah satu kita panggil tu ibarat orang mengantuk di sorong bantal. Bagi ibu bapa yang prihatin di luar sana, kita nak agar GEG ni dapat dilaksanakan pada kadar segera. Kerana ia sangat membimbangkan. Jadi kalau kata kita boleh olah lagi bagaimana semua pihak memainkan peranan, kerana ramai yang tak tahu sebenarnya bahawasanya kita panggil itu vape atau bernikotin ini adalah sebenarnya adalah salah di bawah Akta Racun 1992. Tu dia. So maknanya kita nak educate, kita nak pastikan ibu bapa di luar sana faham betapa pentingnya. So oleh itu bila kita lihat Kementerian Kesihatan Malaysia memperkenalkan ataupun ingin melaksanakan satu generasi ataupun dipanggil itu satu generasi baru ataupun generasi penamat ataupun lebih sinonim dengan generational endgame, GEG. That's why sekarang ni kalau kita lihat di media sosial utamanya di Facebook, di TikTok dan sebagainya, kita sering acap kali dengar GEG, kami menyokong GEG. Kami nak akta ini diluluskan di parlimen khususnya. Okey, jadi inilah suara-suara daripada semua pihak-pihak berkepentingan yang nak lihat anak-anak kita ni lebih sihat. Pasal apa? Banyak perkara yang negatif kami lihat boleh berlaku sekiranya tidak dilakukan pelaksanaan akta rang undang-undang. Serangkali kasusnya sebelum saya dapatkan pandangan daripada Ziadi lah. Rashdan, how serious is actually Rashdan bila kita bercakap penggunaan ialah rokok, mereka kanak-kanak sekolah yang menghisap rokok menggunakan sekarang ini trend yang baru ialah menggunakan vape. Ia seolah-olah dah menjadi sebahagian daripada trend baru dalam kehidupan masyarakat anak-anak sekolah kita lah. Jadi how serious actually daripada pengalaman dan pemerhatian pihak PIBG sendiri? Personally, saya yang terlibat dengan banyak aktiviti pembangunan ataupun aktiviti advokasi kita panggil itu bersama dengan komuniti. Okay? Jadi kita lihat bukan saja di dalam sekolah masalah ini berlaku di luar sekolah. So maksudnya semua tak kira latar belakang dan sebagainya menghadapi masalah yang sama. Okay, contoh kita ambil saya terlibat dalam program menyantuni beberapa buah sekolah di luar bandar untuk di mana kita apa yang dapatan daripada program tersebut, ada murid seawal darjah 3 dah terlibat. Okey, saya akan kupas untuk apakah dia punya implikasi-implikasi mengenai vape ni, tapi based on pengalaman saya. Okey, berbalik kepada soalan tadi, seriusnya masalah vape ini apabila kita lihat seawal umur tadi kata darjah 3, iaitu yang kami tahu, yang kami dapat tahu, okey, dah terlibat. So bayangkan mereka membesar dengan gangguan kesihatan yang boleh merencatkan apa jua kita panggil itu sasaran ataupun matlamat daripada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan khususnya. Dan kerana kita telah memberi ruang untuk anak kita ni terjebak dengan masalah kesihatan yang kritikal. Okey, kita nak dapat pandangan daripada pengamal undang-undang lah, Encik Ahmad Ziadi ya. Memang sesuatu yang menarik lah bila data belanjawan sendiri menyebut bahawa anggaran penjualan produk ini bernilai 2 bilion ringgit di pasaran. Tapi persoalan yang penting dan menarik di sini ialah vape bernikotin ini sebenarnya masih tidak sah di sisi undang-undang.
Jadi macam mana senario ini boleh terjadi sebenarnya, Tuan? Sebelum saya nak mengupas tentang sama ada ianya boleh dicukai ataupun tidak boleh dicukai, ianya amat sedikit pelik di Malaysia ini, bahawasanya transaksi boleh sebesar 2 bilion ringgit ataupun 3 bilion ringgit, tapi tidak ada peruntukan undang-undang yang benar-benar mengawal selia transaksi tersebut ataupun mengawal selia sama ada ianya sah ataupun tidak sah digunakan. Pertamanya, untuk saya betul-betul meneliti secara undang-undang, di bawah Akta Racun 1952 ada memperuntukkan di bawah jadual 1 yang menyatakan bahawasanya sekiranya ada penggunaan cecair nikotin, maka ianya memerlukan authorized officer. Dia perlukan, maknanya orang-orang yang tertentu sahaja yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengawal, menggunakan, mengimport, mengguna dan menjual barang-barang yang mempunyai cecair nikotin. Saya boleh kata orang-orang tersebut adalah pharmacist, doktor, kemudian veterina, kemudian authorized officer, enforcement officer. Ini sangat jelas di bawah Akta Racun 1952. Okay. Kalau ini sudah jelas menyatakan bahawasanya nikotin ataupun cecair nikotin ini hanya boleh dikawal selia ataupun boleh digunakan oleh pihak-pihak tertentu, persoalannya, kalau cecair vape itu mengandungi nikotin sejak pada tahun 2012 dan hari ini kita dah pada tahun 2023, bagaimana ianya boleh diguna pakai ataupun bagaimana ianya boleh berlangsung? Saya boleh kata di bawah Seksyen 31 Akta Racun 1952, siapa yang menggunakan secara salah, dia punya peruntukan RM50,000 penjara, dan satu peruntukan yang saya rasa peruntukan yang punitif, maknanya yang betul-betul mendesak dan terkesan. Persoalannya bagaimana industri ini boleh sampai 2 bilion satu tahun? Saya boleh kata kalau kita dah 10 tahun, dah 20 bilion industri ini berlaku. Sedangkan di bawah, kalau saya kata, ramai orang kata ianya di bawah Akta Makanan. Tapi bila kita semak di bawah Akta Makanan, di bawah takrifan Seksyen 2, menyatakan dengan jelas bahawasanya ianya adalah semata-mata rokok tembakau. Hasil tembakau tidak termasuk e-cigarette ataupun vape ataupun non-combustible tobacco tidak termasuk dalam di bawah Akta Makanan 19 Akta Makanan. Maka persoalan saya sampai ke hari ini adalah vape ini sebenarnya masih belum ditentusahkan. Di mata kita kata macam Tuan cakap berkali-kali tadi. Acap kali Tuan katakan ianya tidak sah di sisi undang-undang. Tuan Syarkawi, ini adalah transaksi 2 bilion ringgit dekat Malaysia setahun. Kalau dia tidak sah, bagaimana boleh sampai satu industri ini boleh sebesar 2 bilion ringgit transaksinya setahun? Saya boleh katakan ianya adalah satu grey area yang sangat pelik. Sejak diperkenalkan sampai ke hari ini, ianya melawan Akta Racun, dan ianya tidak termasuk dalam Akta Makanan. Di bawah akta mana ianya berada? Tapi kalau Tuan Syarkawi kata ianya adalah tidak sah di sudut undang-undang, maka 2 bilion ringgit setahun itu perlu dirampas. Ini amlah ataupun satu rompakan besar-besaran. Maka persoalan ini sampai ke hari ini, kita tak dapat nak persoalan ini bagaimana nak dipertikaikan sama ada sah ataupun tidak sah. Saya boleh kata ianya sangat grey area. Sangat. Kita tak nak persoalkan lagi lah tentang sama ada sah ataupun tidak sah. Tetapi daripada pemerhatian anda sendirilah, how come vape ini tiba-tiba, ialah dalam masa yang agak singkat sebenarnya menjadi so popular, terutamanya di kalangan anak-anak muda kita? Persoalan paling mudah adalah kita ni mempunyai satu kuat kuasa undang-undang yang saya rasa sangat-sangat bagus dan efisien. Saya menyanjung tinggi kita punya parlimen dan juga kita punya kementerian-kementerian yang ada. Saya boleh katakan di bawah Akta Makanan, kemudian ada peraturan kawalan peraturan hasil tembakau 2004. Ianya dengan jelas mengawal selia satu transaksi yang sangat besar. Kita boleh cakap transaksi rokok ini boleh dikatakan beramount 5 ke 6 bilion setahun. Tapi bagaimana dengan undang-undang yang kita ada, transaksi ini tidak boleh dipromosikan, tidak boleh menaja mana-mana ni, tidak boleh diiklankan. Begitu kuat undang-undang yang kita ada, bagaimana saya boleh katakan satu transaksi yang sangat-sangat menggiurkan dan sangat menguntungkan sampai amount dia sampai 6 bilion ringgit, tetapi boleh dikekang dengan undang-undang yang kita ada sekarang ini di bawah Akta Makanan tadi, di bawah peraturan kawalan tembakau tadi. Sampaikan kita tidak nampak lagi, jarang untuk kita nampak di dalam akhbar, di dalam televisyen misalnya, di dalam mana-mana mereka mempromosikan produk-produk rokok dan sebagainya. Maka bila Tuan Syarkawi kata kenapa ianya begitu popular tiba-tiba untuk vape, sebab tidak ada regulasi dan undang-undang itu yang dikenakan kepada vape. Maka itu sebabnya capaiannya terlalu laju, pantas, capaiannya pantas. Saya boleh katakan kalau tidak wujud undang-undang sekarang yang mengekang promosi dan penajaan yang dibuat kepada rokok, saya boleh kata hari ini
saya boleh kata promosi rokok boleh sampai 10 ke 12 bilion ringgit. Kerana berlakunya pengekangan yang sangat efektif yang dibuat oleh undang-undang pada tahun 2004, maka menyebabkan vape yang tidak ada kita panggil regulasi yang seterusnya boleh menjadi popular dengan begitu cepat. Satu persoalan yang menarik juga Tuan Rashdan ya. Kalau kita lihat daripada apa yang disebut dalam belanjawan yang lalu, cukai mungkin akan dinaikkan terhadap vape, terutamanya untuk cecair vape yang mengandungi nikotin. Apakah ini berkemungkinan bahawa harga cecair vape yang mengandungi nikotin ini akan dinaikkan di pasaran, dan apakah itu akan memberi kesan ataupun impak kepada pengguna-pengguna vape, terutamanya di kalangan generasi muda, pelajar-pelajar khususnya? Betul. Jadi ini adalah antara isu-isu yang kita lihat dia ibarat sebuah threat, satu ancaman kepada kita punya pelajar, murid. Dia tak kira boleh sekolah rendah, menengah dan pelajar-pelajar universiti. Ini disebabkan kerana vape ini amat mudah didapati. Buat masa ini apabila kita tidak ada undang-undang ataupun cukai yang dikenakan, jadi kita nampak ianya sebagai satu barang yang kita boleh jumpa di mana-mana saja. Okey, dan bentuknya pun sangat atraktif. Sampaikan kita dah tak tahu beza dah. Adakah ini adalah peranti merokok ataupun adalah mainan. Macam-macam bentuk. Betul. Jadi ini amat merisaukan. Okey, jadi apabila kita kenakan cukai, jadi nescaya memang harganya akan meningkat. Tetapi apabila kita tidak kekang dari segi penggunaan, kita tidak bantu anak-anak kita ini memahami masalah yang akan timbul apabila mereka ketagih. Jadi balik kepada rokok, kita ambil contoh satu ketika dahulu rokok murah dan dinaikkan harga. Masyarakat ataupun perokok-perokok tegar ni still akan cari. Sama juga dengan vape. Dan saya nampak sekiranya bila kita melaksanakan undang-undang ni semua, kita boleh ada check and balance di situ. Ya, betul. Okey? Pasal apa? Kita sebagai ibu bapa, saya yakin semua ibu bapa di Malaysia, di dunia ni tak nak anaknya sakit. Tiada ibu bapa yang nak lihat anaknya sakit kerana ketagihan. Okey? Kerana banyak dah kita lihat kes-kes di luar sana yang memberi satu kerugian yang sangat besar kepada kerajaan kita. Nak menanggung kos-kos kesihatan. Jadi inilah yang kita nampak dengan adanya cukai ini, serba sedikit boleh membantu untuk kita macam saya tadi, check and balance. Maknanya harga ni confirm pastinya akan naik, okey, dan menyukarkan kepada anak-anak murid ni semua untuk membeli, dan ini dapat kita panggil tu untuk kita pastikanlah yang anak-anak kita tidak terjebak dengan. Baik, kita akan berehat buat seketika seperti biasalah. Tetapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sakawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Okey, soalan saya yang pertama, ini mengenai kita tengok kan, yang dulu kan, rakyat Malaysia tengok mengisap rokok. Di Maranatha kerajaan telah membuat satu kempen melarang merokok, tetapi untuk vape ni kerajaan dia kurang mengambil berat. Patutnya dia membuat satu kempen dilarang merokok vape. Buat sama ada di masjid ke di mana-mana tempat tetapi depa kerajaan ni membenarkan ringan. Ni saya persoalan ni minta ahli panel ulas sebab kita kerajaan memenang remeh-temeh. Okey. Betul. Yang kedua tadi ada seorang ahli panel sebut industri vape ni kan 2 bilion ni kan. Kita tengok dalam masa 2 bilion ni dalam kos ni patutnya kerajaan patutnya dia melarang. Kita tengok di kedai-kedai makan mamak baru kita tengok kerajaan telah melarang menjual rokok untuk vape rokok biasa. Tetapi untuk vape ni dia menarik, kita tengok kedai mamak ke mana-mana penuh dengan vape ni. Di lama saya tengok di kaunter ada dia bagi kedai vape ni ada. Tetapi untuk kedai rokok tak pakai ada. Jadi bermakna PBT ni bebas
Dia tak ambil tindakan orang meniaga vape ni. Ini satu PBT ni patutnya mengambil tindakan lah. Minta kena ulas dalam ni. Yang ketiga, patutnya kita ada golongan elit seperti pihak haluan kiri. Patutnya dia memain peranan yang pentingnya. Sebab apa saya terdengar dia orang dalam kempen kata kita akan menjadi pembangkang yang yang berhemah dan akan membangkang yang dengan kerajaan dengan penuh semangat. Tetapi tengok apa yang dikata tak tunai. Minta telefon ulas dalam ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Okey, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Okey, itu suara hati sebenarnya daripada pemanggil kita. Tapi kita juga mengharapkan banyak lagi sebenarnya anda yang berada di luar sana juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Dan saya percaya kedua-dua tetamu saya yang berada di studio ini bersedia sebenarnya untuk cuba menjawab apa saja persoalan yang anda bangkitkan. Jadi guna dua talian. Saya ulangi lagi yang kami sediakan kepada anda 03-2697-9767 03-2697-9768. Kita rehat dulu. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang belanjawan 2023 ke arah generasi tanpa rokok. Baik, kembali semula kepada pengamal undang-undang kita, Saudara Ziadi. Mungkin menarik juga dia, kalau kita lihat daripada fakta yang ada kepada saya inilah. Kita bercakap tentang Akta Racun 1952, terutamanya lah bila melibatkan rokok elektronik ataupun vape khususnya. Apakah mungkin jugalah akta seperti ini sebenarnya walaupun ada tetapi ianya tidak dilaksanakan ataupun dipraktikkan secara efektif sebenarnya? Kenapa? Pertamanya adalah tentang dalam Akta Racun 1952 menyatakan dengan jelas adalah bagaimana mengendalikan bahan nikotin ataupun bahan di bawah jadual 1 racun. Okey, kalau saya nak buat satu simplifikasi mudah, okey, vape ini tidak semestinya yang ada yang mengandungi nikotin saja. Ada vape yang mengandungi nikotin sintetik. Ada vape yang mengandungi bahan perisa semata-mata, bahan perasa semata-mata. Ada vape yang mengandungi glikol. Ada vape yang mengandungi cecair-cecair yang tidak dapat dipastikan kondisinya ataupun strukturnya. Untuk menjawab soalan itu, Tuan Syarkawi, di bawah Akta Racun 1952 menggariskan bahawasanya di bawah jadual 1 apakah bahan-bahan yang termaktub di bawah Akta Racun 1952. Sekiranya kalau vape ni tidak ada nikotin di dalamnya, Akta Racun 1952 pun tidak boleh buat apa-apa terhadapnya. Sebab cecair vape ini hanya akan terpakai di bawah Akta Racun 1952 sekiranya terkena di bawah jadual 1, racun di bawah jadual 1. Kalau tak terkena di bawah racun jadual 1, ianya adalah sesuatu yang sah, sesuatu yang boleh diguna pakai, boleh dijual dan sebagainya. Sebab dia tidak masuk di bawah Akta Makanan pula. Di bawah Akta Makanan 1983 bercakap tentang rokok semata-mata di bawah hasil tembakau. So menjawab persoalan tu, Tuan Syarkawi, kita melihat vape ini adalah nak menentusahkan dia sah ataupun tidak amat sukar dalam hal ini. Kalau cecair vape yang tidak mengandungi kandungan nikotin, totally sah. Ianya adalah legal. Ianya adalah sesuatu yang benda yang boleh dibuat dan sebagainya mengikut undang-undang per se. Maknanya mengikut undang-undang yang dibacakan. Maka yang maktub di bawah Akta Racun 1952 ialah yang ada di bawah jadual racun, di bawah nikotin, ada kandungan-kandungan yang boleh dikawal selia hanya kepada orang-orang yang diberikan kuasa oleh kementerian ataupun undang-undang. Persoalannya 2 bilion ringgit punya transaksi. Benda ini sekiranya dibiarkan berlaku, maka saya boleh katakan tidak ada apa-apa tindakan. Kita juga nak dapatkan pandangan Ziadi lah sebelum kita pergi kepada Rasdan. Ini juga berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam kawalan hasil tembakau 2004. Dikatakan bahawa ianya tidak memadai untuk mengawal selia produk ataupun produk merokok lain seperti rokok elektronik ataupun vape. Betul ataupun tidak pandangan tuan? Pada pandangan saya tidak setuju. Okey, di mata saya rasa undang-undang yang ada di Malaysia ini sudah memadai dan cukup kuat dan sangat efektif. Itu sebabnya saya boleh katakan bagaimana kita boleh
mendiamkan satu transaksi yang bernilai 6 ke 7 bilion ringgit satu tahun di Malaysia, bercakap tentang rokok. Bagaimana di bawah akta yang sedia ada ini, di bawah Akta Makanan 1983, Seksyen 36, Kuasa Menteri yang meletakkan di bawah Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 tadi, bagaimana kita boleh buat satu regulation ataupun buat peraturan supaya satu transaksi yang sangat multi-billion ini terpaksa mengikut peraturan ini. Maknanya tidak boleh menjual bawah 18 tahun, tidak boleh sewenang-wenangnya mempromosi, tidak boleh menaja dan sebagainya. Sedangkan ini adalah satu perkara yang sangat menguntungkan. Maka undang-undang itu sangat kuat, sangat efektif, sudah mengekang. Persoalannya, undang-undang itu tidak inklusif, tidak memasukkan tafsiran di bawah Seksyen 2 untuk memasukkan vape sekali dalam undang-undang itu. Sekiranya memasukkan vape dalam undang-undang itu, saya boleh kata ianya adalah satu undang-undang yang lebih utuh dan tepatlah. Cuma saya dimaklumkan dalam Hansard yang terbaru, kalau kita mengikut roh Hansard itu dibacakan, ianya merujuk kepada banyak lagi rokok-rokok masa akan datang yang akan timbul nanti. Saya boleh kata ada rokok yang tidak berasap, ada rokok daun, ada kemudian ada e-cigarette, ada vape dengan teknologi yang ada sekarang. Tidak boleh mustahil. Tapi vape apa bezanya di antara rokok yang dijual, rokok biasa yang kita lihat di pasaran dengan vape yang dijual? Macam saya cakap tadi, dalam rokok ada nikotin atau tak ada nikotin? rokok mesti ada dalam ada nikotin. Betul. Isunya sekarang frasa yang menggunakan pengendalian nikotin ada di bawah Akta Racun 1952. Okay. So vape sekarang ini saya boleh katakan apakah regulasi dia sekarang, macam saya cakap tadi, transaksi sudah 2 bilion ringgit Malaysia. Ada berapa orang yang kena peruntukan di bawah Akta Racun 1952? Saya tak pernah nampak farmasis yang menjual vape. Saya tak pernah nampak doktor yang menjual vape. Siapa yang menjual vape hari ini? Bagaimana dia boleh melepasi Akta Racun 1952? Kalau vape itu mengandungi cecair nikotin. Tapi kalau vape itu tidak mengandungi cecair nikotin, di bawah peruntukan apa ianya diharamkan? Sebab di bawah Akta Makanan ianya adalah mengikut kepada hasil tembakau. Saya dimaklumkan vape ni ada perasa teh perasa teh macam-macam. dan itu adalah di bawah peruntukan apa untuk ianya diharamkan. Maka persoalan sama ada ianya diletakkan di mana itu adalah persoalan pokok hari ini. Maknanya sama ada ianya inklusif dalam akta mana, ianya adalah persoalan tentang takrifan semata-mata. Just a term di bawah Seksyen 2. Saya boleh kata kebanyakan akta, dan saya boleh kata saya rujuk Akta Makanan dan Akta Racun, ianya adalah di bawah takrifan di bawah Seksyen 2. Okey, barangkali Tuan Rasdan, kita nak menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadilah, Ridwan dari Pulau Pinang, tentang kempen. Dulu memang kerajaan kita melancarkan kempen inti merokok, sampai sekarang pun kita masih lagi ada kempen inti merokok itu sebenarnya. Tapi tak pernah pula kita dengar kerajaan melancarkan kempen anti vape. Jadi apakah Tuan merasakan itu perlu juga dilakukan sebenarnya? Ya, bagi saya, apa sahaja yang boleh membantu kita untuk membendung, kita nak mencegah, nak mencelah supaya tidak berlakunya ketagihan. So isu dari sini ialah kita perlu ada target atau sasaran. Okey, by 2040 sasaran kita 5% pengurangan sekurang-kurangnya lah. Okey, kita nak pengurangan dicapai menjelang 2020. Jadi bila kita cerita pasal kempen ni tadi, tanggungjawab ni tidak boleh letakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia semata-mata. So ini yang kita lihat apabila satu ketika dahulu kita hampir-hampir ni kita dah macam tadi yang diutarakan oleh Cik Ridwan tadi mengenai di kedai-kedai makan. Dia sebut di kedai-kedai mamak semua dah bermula balik. Macam sebelum-belum ini kita dah keluarga khususnya bila pergi ke kedai makan sedikit tenang. Apabila boleh makan tanpa ada asap rokok. Tapi hari ni lewat ni dah trend dah bermula balik. Ya, betul. Walaupun dah ada poster no smoking begitu besar. Kita dah tampal poster. Kami di PIBG kita adakan kita panggil tu kempen. Setiap tahun memang ada kempen anti merokok dan sebagainya. Jadi saya sukalah bila Tuan sebutkan tadi mengenai anti vape pula. Okey, pasal at the end of the day isu dia di sini ialah kita nak pastikan apabila kempen-kempen ini dilaksanakan
dapat buy-in ataupun kerjasama daripada semua pemegang taruh. Macam sekali tadi awal-awal tadi, tidak boleh kita letakkan di bahu Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua pihak, Jabatan Alam Sekitar khususnya, mengenai asap mengganggu kita punya keselesaan. Jadi kita nak libatkan juga penguasaan, itu yang paling penting. Bagi saya, PBT adalah antara kita panggil itu agensi yang sangat-sangat penting, kerana kedai makan kesemuanya tertakluk kepada PBT, maknanya mereka mengambil lesen. Jadi mereka ni akan patuh apabila PBT yang datang menegur, mengambil tindakan, dan mereka ni akan ikut tanpa ada apa kita panggil itu, tanpa mereka akan sangkalah. Jadi bila semua pihak dapat berganding bahu, khususnya hari inilah kita ada media. Kita ada media mana di ruang bicara ini kita dapat berkongsi bagaimana semua macam contoh di PIBG, ramai ibu bapa di luar sana yang nak menyumbang tapi tak tahu nak cara menyumbang. Jadi kita adakan platform. Contoh satu lagi kita ada NGO khususnya seperti Pemadam. Pemadam ni dah lama ni, sebelum saya lahir pun dah wujud sampai hari ni memperjuangkan. Jadi Pemadam bersama-sama Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga NGO lain seperti Ikram Health. Khususnya Ikram Health, kita ada National Cancer Society. Yang memang adakan kempen setiap masa sebenarnya. Dia tidak bermusim. Tetapi dia ada tetapi di sini. Macam tadi apa yang soalan daripada Encik Rizwan tadi, bagaimana untuk kita nak pastikan benda ini boleh ditamatkan. Jadi tepuk dada tanya. Saya nak tanya satu persoalan jugalah. Barangkali Rashdan dan juga Ziadi juga boleh mencelah nanti tentang bentuk yang digunakan ataupun cara yang digunakan oleh penjual-penjual vape ini sendiri. Tadi pun Rashdan sebut tentang ada yang dibuat dalam corak seolah-olah permainan yang menarik minat kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak sekolah sendiri. Dan saya difahamkan sebenarnya produk-produk seperti ini dibawa daripada Vietnam dan masuk ke Malaysia yang bercorak permainan kanak-kanak dan sebagainya. Jadi macam mana nak mengawal penjualan yang begitu berleluasa ni? Bagi pihak ibu bapa, ini adalah kita panggil tu marketing trik ataupun pemasaran promosi yang sangat berluasa. Dalam apa jua bentuk yang kita lihat, kecuali yang di media massa lah. So bila kita lihat di sosial media khususnya, tuan, terlalu banyak sangat individu khususnya mempromosikan vape. Jadi anak-anak kita hari ini boleh dikatakan rata-rata semuanya dah bermedia sosial. Jadi mereka melihat hari-hari tanpa ada tapisan. That's why bila adanya bentuk-bentuk yang sangat interaktif, ada yang saya lihat macam bentuk Lego pun ada, macam even bentuk jam pun ada. Tak sangka itu adalah sebenarnya vape. Jadi that's why kita perlu adakan pendidikan yang lebih, kita panggil itu lebih agresif mengenai menangani masalah vape ni. Kita perlukan anak-anak ni kenal apakah itu vape supaya mereka tidak terjebak, dan mereka perlu tahu keburukan. Ini yang sebenarnya kita di peringkat di pihak PIBG ataupun sekolah khususnya, kita nak sampaikan convey the message. Kalau tersalah langkah, mereka ni akan kita panggil itu akan terjebak dan tidak boleh keluar daripada masalah ketagihan ni. Then it's back to act baliklah, akta balik. Dan saya pass back kepada. Bila disebut tentang akta, barangkali Ziadi mungkin juga kita perlu memikirkan semula rang undang-undang produk merokok itu sendiri diluluskan terlebih dahulu sebelum produk tersebut dicukaikan dan seterusnya dibenarkan untuk dijual secara sah. Pertamanya, kalau saya boleh katakan kepada Tuan Syarkawi, seperti yang saya telah acap kali maklumkan sebentar tadi, kita tidak tahu peruntukan mana yang boleh mengawal silia vape ini. Saya boleh mungkin menjawab sikit persoalan tentang vape ini berwarna-warni, cantik dan sebagainya. Secara mudahnya, sekiranya kita boleh katakan tidak ada peruntukan undang-undang untuk mengawal selia jualan rokok, saya percaya jualan rokok juga akan membuat marketing yang hampir sama. Jualan rokok juga akan membuat marketing yang
mempunyai impak yang sangat tinggi seperti mana yang berlaku sekarang. Tetapi saya sebagai pengamal undang-undang, saya membuat komentar berdasarkan kepada inference dan interpretasi undang-undang. Oleh yang demikian, saya kata ianya amat mudah untuk kita membuat satu regulasi bagaimana jualan vape itu hanyalah pada spesifikasi tertentu saja. Caranya dengan mengumbal undang-undang. Bila ada undang-undang yang telah membuat satu pelarasan bagaimanakah bentuknya patut dibuat. Macam rokok sekarang saya tengok kotak rokok tu ada gambar amaran kan? Ya, betul. Kita nak menjual rokok tapi kita tunjuk dekat kotak rokok tu betapa teruknya rokok itu. Implikasi rokok tersebut. Adakah ini satu marketing? Jadi tak isap rokok. Saya tidak isap rokok. Okay, Alhamdulillah. Cuma saya daripada perspektif pengamal undang-undang, saya memberikan satu inference berdasarkan daripada undang-undang semata-mata. Ianya amat mustahil sebenarnya poster itu dikeluarkan oleh pengilang rokok sendiri, tetapi ianya disebabkan undang-undang, maka terpaksa keluarkan poster yang sedemikian rupa. Persoalan sama akan timbul dalam vape juga. Okey, cuba menjawab soalan Tuan Syarkawi tadi. Adakah kita boleh mencukai sesuatu yang tidak ada dalam peruntukan undang-undang? Ianya amat sukar. Kalau kita lihat tadi kalau saya tengok perspektif, ramai orang membuat pemahaman tadi, mungkin Cik Ridwan juga merasakan bahawasanya vape ini adalah tidak sah di sisi undang-undang. Maknanya tidak boleh diguna pakai. Dan kalau kita ambil Akta Racun 1952, kita katakanlah vape tu ada cecair nikotin di dalamnya, maka kita anggap tidak sah. Kalau kita anggap tidak sah, kita mustahil boleh mencukai sesuatu yang tidak sah. Takkan kita nak cukai saya bagi contoh analogi mudah. Saya kata orang merompak, untung sangat rompakan ni, hasil rompakan sangat menguntungkan, maka kita mencukai perompak-perompak pada hari ini. Tidak logik, ini tidak betul. Maka menjawab persoalan sama ada kita nak mencukaikan vape ataupun tidak, pertama perlu ada regulasi, dan ianya juga bagus kepada pengusaha ataupun apa-apa saja yang melibatkan transaksi ini, kerana ada undang-undang yang jelas dan sah sama ada ianya benar ataupun tidak benar. Kita kata tidak sah, transaksi 2 bilion. Kita kata sah, bawah Akta Racun 1952, RM50,000 denda dan juga penjara. Maka apakah posisi sebenar vape ini? Maka sekiranya apa yang dikatakan oleh Tuan Syarkawi tadi adalah untuk mencukai, maka itulah sebabnya perlu ada penyelarasan terhadap undang-undang vape ini. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir, tapi sebelum kita berehat, saya nak lontarkan persoalan ini kepada Ziadi untuk mendapat jawapan selepas kita berehat buat seketika. Persoalannya ialah jika RUU kawalan produk merokok ini diluluskan, Malaysia akan menjadi negara kedua selepas New Zealand yang meluluskan undang-undang yang mempunyai satu peruntukan khas untuk menamatkan masalah merokok, iaitu apa yang dikenali sebagai Generational Endgame ataupun GEG. Jadi ini apa pandangan Tuan tentang perkara ini? Tapi tak apa, fikir-fikirkanlah jawapannya kerana kita akan berehat buat kali terakhir. Tapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang belanjawan 2023 ke arah generasi tanpa rokok, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa, iaitu Muhammad Rashdan Abdul Rashid dan juga Ahmad Ziadi Dato' Zaidun yang berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Dan dua talian itu sebenarnya masih lagi kami buka kepada anda untuk anda berkongsi pandangan dan juga pendapat. 032697 9767 dan juga 0326979768. Okey, apa ni Ziadi? Tadi saya lontarkan persoalan sebelum kita berehat buat seketika. Tadi reaksi dan juga respon daripada anda. Okey, pertamanya saya sangat gembira. Malaysia ini adalah merupakan pelopor utama dalam banyak perkara dalam undang-undang dan sebagainya. Cuma ada beberapa perkara yang perlu diberi titik tolak yang sangat penting dan sangat besar. Untuk generational endgame ni, saya bagilah kita panggil RUU untuk 2022 yang dibentangkan oleh YBKJ seingat saya. Okey. Ianya dengan jelas menyatakan beberapa niat, dan niat yang paling utama adalah untuk membantras, menghapuskan satu generasi daripada tahun 2007, maknanya yang lahir pada tahun 1 Januari 2007 untuk tidak boleh merokok lagi. Maknanya selama-lamanya. Maknanya
penghapusan dan pembantrasan itu adalah sangat-sangat klinikal, sangat drastik, sangat hebat lah saya katakan. Bagaimana kita boleh menghapuskan suatu generasi. Kalau saya boleh bagi analogi mudah untuk pemahaman semua, kalau kita panggil perkataan dia pun generational endgame. Dalam konsepnya pun sangat besar. Kalau kita tengoklah mungkin dalam cerita Thanos, maknanya dalam cerita Avengers ataupun Endgame, dia kata bila kita nak menghapuskan suatu generasi itu, dia petik jari dan kemudian dia tidak kisah kesan dan akibat, separuh daripada rakyat bumi ataupun umat bumi lesap ataupun lenyang. Dia tidak kisah kesan dan akibat. Bila kita nak membantras dan menghapuskan satu generasi untuk merokok, maknanya tidak lagi boleh merokok, dia punya penguasaan tidak boleh semata-mata separuh masa. Ianya perlu kuasanya sehebat Thanos yang saya ceritakan tadi, yang mana mempunyai kuasa yang sangat besar. Saya boleh bahagikan RUU 2022 ini kepada dua. RUU 2022 saya panggil fasa 1 dan fasa 2. Saya merasakan RUU 2022 fasa 1 lebih banyak taringnya. Maknanya dalam RUU 2022 fasa 1 maknanya menyasarkan kepada rakyat yang lahir pada 1 Januari 2005, yang mana dalam peruntukan undang-undangnya lebih kuat, lebih punitif, lebih deterrent, maknanya lebih kuat dan berkuasa. Antaranya adalah Section 15 ataupun Section 18 yang menyatakan tentang possession, pemilikan. Kemudian memberikan satu apa kita panggil hukuman yang lebih daripada yang ada sekarang, ianya adalah hukuman dan ada penjara. Dan di bawah undang-undang ataupun RUU fasa 1 ini saya melihat memang ada niat endgame itu. Tetapi bila saya tengok RUU fasa 2 ini, atas mungkin akibat daripada desakan banyak pihak dan sebagainya, banyak klausa-klausa dan terma-terma dikeluarkan. Saya boleh katakan daripada niat handset dan kemudian ada ucapan-ucapan YBKJ sendiri menyatakan bahawasanya sekiranya berlaku pelanggaran kepada undang-undang ini, maka hukumannya compound mungkin boleh pergi serendah RM50. Kita bercakap tentang transaksi 2 bilion, kita bercakap tentang harga rokok pun harga RM20 ataupun harga rokok e-cigarette mungkin RM15 ataupun ada yang RM40-50. Tetapi dia punya compound itu hanya RM50 dan tidak ada apa-apa kita panggil criminalization status. Ianya sangat bagus. Cuma persoalan sekarang ini kita perlu memilih. Dalam hidup ni kita perlu memilih. Nak menghapuskan satu generasi tidak merokok, perlu ada kuasa yang sangat besar dan sangat drastik dan deterrent. Tetapi kalau masih lagi mahu berperingkat, berkala dan sebagainya, maka bolehlah kita buat satu hukuman yang tidak membebankan sangat, hukuman yang tidak menyeksa sangat, ada pendekatan-pendekatan lain. Are you trying to say apa ni jadi rumusannya bahawa GEG ini mungkin tidak akan menjadi sesuatu yang efektif bila kita bercakap tentang ialah masalah merokok dan penggunaan vape ini? Saya ini adalah saya merujuk perkara ini daripada pengamal undang-undang sendiri. Saya punya perspektif, hipotesis dan inference adalah berdasarkan kepada pengamal undang-undang. Saya boleh katakan sekiranya penalti ataupun denda hanya RM50 kepada barang yang dibeli pada harga RM20 dan 2 bilion. Ianya adalah satu penalti yang boleh dan mampu bayar. Ianya adalah bukan sesuatu yang boleh menghapuskan satu generasi secara keseluruhannya. Saya boleh katakan kepada Tuan Syarkawi, saya tidak mempersoalkan tentang effectiveness, itu bukan kepakaran saya. Mungkin kajian-kajian telah dibuat oleh ramai orang ataupun ramai pakar tentang bagaimana kesannya. Kita boleh katakan sekarang rokok yang illicit ataupun rokok yang haram juga masih ada. So, kita boleh cakap itu telah dicukai, itu telah ada kuasakan undang-undang, maka ada rokok haram. Kita tidak bercakap tentang vape haram pula ataupun vape-vape dan seterusnya. Saya boleh katakan dekat Tuan Syarkawi, tadi Tuan Syarkawi ada kata Malaysia adalah negara kedua yang mengimplementasi pengharaman rokok. Sebenarnya saya boleh katakan ada perbezaan antara negara-negara ini. Saya boleh kata pertama sekali New Zealand mengharamkan rokok, tetapi masih sama-sama dalam isu vape dan e-cigarette. Singapura, Thailand dan Brunei mengharamkan e-cigarette ataupun vape, tapi masih kurang generational endgame untuk rokok. Malaysia, RUU yang terbaru ini 2022, kita menghapuskan rokok, vape, e-cigarette, non-combustible tobaccos. Ianya bukan satu perkara mudah. Saya boleh katakan niatnya itu menarik, niat itu begitu hebat. Tetapi untuk petikan tu perlu sekuat Thanos. Dia tidak bila kita sebut tentang petikan itu, ini pun penting sebenarnya apa ni Rashdan. Ianya bukan satu yang mudah. Mungkin ialah kita terpaksa menghadapi satu situasi yang tak dapat kita elakkan sebenarnya.
Tetapi mungkin peranan ibu bapa juga ya sebagai pengerusi BIBG, apakah pesanan anda, apakah harapan anda kepada ibu bapa supaya mengawal anak-anak mereka supaya tidak terlibat sebagai perokok dan juga tidak terlibat sebagai pengamal vape sebenarnya? Pastinya. Okey, Tuan Syakawi pastinya kita nak RU ini diluluskan dan dipercepatkan. Ini yang paling penting. Pasal apa, bila kita ada apa kita panggil tu pulling factor ataupun kita nak force, kita nak desak benda ni dan dia jadi. Bila kita ambil leka, kita just take it easy, take for granted lah, I can say lah. So dia hanyalah sebagai satu lebih kepada kempen yang tak ada dia punya macam tadilah Tuan Zali kata Thanos factor. Saya dengar tadi Thanos, berapa kali sebut Thanos tadi. So, apabila rang undang-undang ni diluluskan pada kadar segera, kalau boleh secepat yang mungkin, supaya kita boleh rangka kerja bersama. Kita ambil contoh. Pengalaman saya sendiri, semasa saya dilantik sebagai jurulatih utama kebangsaan untuk sarana ibu bapa. Sarana ibu bapa ni lah penglibatan sebenarnya. In fact, maknanya disebut pelibatan, masalah yang kita tengah bincangkan hari ini ialah part of it. Memang dah ada isu ni dahulu, yang mana ibu bapa diminta untuk memantau anak-anak, kerana apabila dalam sekolah, pentadbir sekolah, guru-guru boleh membantu, tapi apabila dia melangkah saja keluar daripada pagar sekolah, bukan tanggungjawab guru lagi. Okey, jadi kita ibu bapa ni perlu proaktif. That's why apabila Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia segera bergabung, boleh menghasilkan kita panggil squad ataupun tim seperti mana yang Kementerian Pendidikan Malaysia pernah buat dahulu, menghasilkan melahirkan jurulatih utama ataupun spokesperson kita panggil. Pasal apa, kita perlukan ramai pihak ni. Maknanya media dah main peranan, tapi di akar umbi kita ada masalah. Kerana setiap lokaliti itu berbeza-beza, tuan. Jadi di bandar lain, di luar bandar lain, di pedalaman dan berbagai-bagai. Even di pulau sendiri, banyak masalah-masalah kita lihat. Bila you sebut tentang masalah, barangkali penting jugalah. Satu lagi perkara baru yang dikatakan amat merisaukan ialah tentang penyalahgunaan vape. Ialah bila kita cakap tentang penyalahgunaan vape itu sendiri ialah pengambilan dadah berbahaya, bahan aktif magic mushroom pula sekarang ini. Apakah ini pun sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak, ibu bapa khususnya lah? Ini sangat serius, tuan. Pasal kita lihat tular dia viral di sosial media. Bagaimana seorang pelajar atau murid ini apabila beliau terkena kita panggil tu mushroom, magic mushroom ni, dia punya keadaan dia sangat menakutkan. So that's why apabila kita tahu masalah flavor-flavor yang tidak dikenal pasti, yang tidak diiktiraf, maknanya memang sesiapa saja boleh menghasilkan flavor yang kita tak tahu apakah ingredient dalamnya, apakah dia punya isi yang boleh memberi kesan yang sangat teruk kepada kesihatan. Jadi apabila isu masa kita lihat magic mushroom, murid ataupun yang consume, mereka akan terus stuck ataupun mereka akan terjebak dan bertagih yang tak boleh dikawal lagi. Dia jadi agresif? Sangat agresif. Jadi that's why kita lihat pasal ini dah melibatkan dadah pula. Jadi that's why kita nak membendung. Tadi saya kata kita bukan saja mencegah, kita nak celah dia supaya jangan berlaku. That's why ibu bapa di luar sana perlu pengetahuan. Mereka perlu diberi bimbingan juga, bukannya nak didik anak-anak saja. Ibu bapa juga perlu dibimbing untuk mereka lebih tahu keburukan rokok dan vape lah, especially yang tadi kita panggil tu magic mushroom ni tadi. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Ziyadi, ada lebih kurang 3 minit saja lagi. Jadi saya beri peluang ini kepada anda lah untuk menyatakan sesuatu di penghujung ini. Kita mengharapkan sesuatu yang baik sebenarnya daripada pelaksanaan apa sahaja langkah yang diambil dalam usaha untuk mengawal merokok dan juga penggunaan vape itu sendiri. Tetapi apakah anda melihat bahawa sekiranya undang-undang yang diluluskan nanti, apakah anda yakin bahawa ianya akan dapat dilaksanakan dan mencapai objektif dan sasaran yang dikehendaki?
Seperti mana yang saya katakan sebelum tadi, acap kali saya katakan sebelum tadi, molek kiranya kalau saya boleh ulang, bahawasanya saya amat menyanjung tinggi dan menyukai kita punya pelaporan dalam undang-undang. Kita banyak boleh kita katakan enactment undang-undang kita yang sangat bagus daripada semua aspek dan semua segi. Tapi persoalannya adalah tentang bagaimana kita punya jati diri ataupun conviction untuk memastikan ianya boleh terpakai dan efektif. Saya boleh katakan sebagaimana kita buat comparison ataupun perbandingan antara negara-negara yang saya sebutkan tadi. Hukuman mereka jauh lebih punitif atau jauh lebih tinggi. Tetapi mereka tidak menyasarkan secara drastik bagaimana kita nak menghapuskan generasi yang merokok. Contoh macam Thailand, Brunei dan Singapura. Bagaimana mereka meletakkan 5,000 Singapore dollar dengan penjara dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak bandingkan di Malaysia, kita lebih kurang punitif dalam isu itu. Persoalan saya adalah saya lebih kepada persoalan undang-undang. Sekiranya niat dan handset parlimen ataupun niat parlimen adalah untuk benar-benar memastikan generational endgame itu sebagaimana namanya betul-betul terlaksana dan diperkuatkan, maka pelaksanaan pengimplementasian itu tidak boleh separuh masa. Tetapi sekiranya masih mahu diberi peluang, maknanya mahu sebab dalam pembanterasan ini bukan undang-undang semata-mata, advokasi, pelajaran, reducing harm dan sebagainya. Sekiranya ada alternatif lain yang dirasakan sesuai, maka mungkin boleh diambil masa dulu. Ini persoalan yang paling pokok dalam niat dan handset parlimen. Maknanya roh parlimen itu apa? Tuan Syarkawi, kalau sekiranya kita ingin mencukai, maknanya kita ingin mencukai vape, dalam hemat kita untuk bagi orang kurang isap vape, saya tak setuju. Cukai rokok berapa banyak keuntungan daripada cukai rokok. Orang masih hisap rokok. Persoalan tentang mencukai, sebab itu ada undang-undang, bukan jawapan. Tetapi sekiranya ingin menghapuskan satu generasi perokok, maka undang-undang itu perlu endgame. Okey, menarik. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Rashdan. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Ahmad Ziadi kerana sudi bersama kita, walaupun first timer, but you look so confident sebenarnya. Jadi tahniah kepada Ziadi kerana sudi bersama kita, dan hopefully ini bukan kali pertama dan terakhir ya. Mungkin kita akan bersama lagi untuk bercakap tentang isu-isu yang membabitkan undang-undang dan sebagainya. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin kita kongsikan, tapi insya-Allah seperti biasalah, masa itu sentiasa mencemburui kita, dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang sentiasa kami tepati, tak boleh disaman oleh pengamalan undang. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Thank you tuan. Alright. Thank you bro. Good,